Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita akan menyambung pembacaan kita daripada kitab Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'wil yang sudah masuk dalam siaran. Boleh share dulu. Kita share dulu, InsyaAllah, supaya dapat disebarkan ilmu tauhid ini dengan adil dan saksama. Jadi kita share dahulu, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati. Saya akan baca daripada kitab ini ialah daripada muqaddimah. Bukan kita akan membaca keseluruhan kitab ini, tetapi muqaddimahnya. Dan insyaAllah esok pagi pukul 7 kita akan memulakan pembacaan daripada kitab Syekh Sa'id Faudah seperti yang diwar-warkan, iaitu Al-Farqul Azim fi At-Tanzihi wa Tajsim, insyaAllah, iaitu pada jam 7 pagi. Untuk siri yang pertama boleh rujuk dalam arkib siang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca daripada hasyiah. Jadi cetakan saya ini ditahqiq dan dita'liq oleh Syekh Wahbi Sulaiman Ghauji Al-Albani, ma'ruf dalam perkara ini. Maka dalam catatan hasyiah beliau mengatakan, taqaddama al-kalamu ala at-ta'wili wa anna minhu al-ijmaliyya wa at-tafsiliyya wa taqaddama al-kalamu ala salafi wa aqwalihim. Telah terdahulu perbicaraan berkaitan dengan ta'wil. Yang beliau masukkan telah terdahulu, iaitu dalam cetakan yang ditahqiq oleh beliau telah membawa mabda' ilmu tauhid, sejarah ilmu tauhid, muqaddimah dalam persoalan yang dibangkitkan ini. Dan kesimpulannya dalam penerangan beliau telah dinyatakan bahawasanya takwil itu ada yang ijmali dan ada juga yang tafsili. Dan juga telah dibicarakan tentang salaf dan aqwal daripada salaf. Dan sekarang ini, وَهَذِهِ كَلِمَةٌ لِعَالَمٍ مِنْ أَعْلَامِ الْعَصْرِ فِي الْبَابِ. Ini adalah petikan, kata-kata bagi satu orang tokoh zaman ini di dalam bab ini, iaitu bab tauhid. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى تحت عنوان قول وجيز في المتشابهات. Tokoh yang beliau maksudkan adalah Syekh Muhammad Al-Hamid, di bawah tajuk ringkasan berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Wa uhibbu an yu'lama qabla ad-dukhuli fi daqa'iqil bahthi. Kata Syekh Muhammad Al-Hamid rahimahullah, aku suka sebelum dimulakan perbincangan-perbincangan yang halus berkaitan perkara ini, aku suka bahawasanya hendaklah diketahui anna Allah Ta'ala la yushbihul kainat. Sesungguhnya Allah itu tidak menyerupai akan makhluk-makhluk. Walal kainatu tushbihuhu. Tidaklah kainat, tidaklah yang ada, yang wujud menyerupai Allah. Ini asas dalam ilmu tauhid.
Apa dia? Anna Allah Ta'ala la yushbihul kainat. Walal kainatu tushbihuhu. Fahuwa subhanahu al-azaliyul abadiyul mubayinu. Limakhlukatihi fi dhati was-sifati wal-af'ali. Dan dialah Allah yang bersifat azali, yang bersifat abadi. Maksudnya azali tidak didahului oleh tiada. Abadi tidak akan didatangi oleh binasa. Al-Mubayin, yang sangat berbeza dengan makhluk-makhluknya. Berbeza pada apa? Pada zat. Berbeza pada sifat. Berbeza pada af'al. Fadhatuhu subhanahu laysat kadhawati ghairihi. Maka zatnya Allah tidaklah serupa dengan mana-mana zat selain daripada Allah. Falaysa jauharan. Bukanlah zat Allah itu jauhar. Yang yashghalu faraghan. Yang berada. Yang memenuhkan ruang. Bukan. Zat Allah itu bukanlah jauhar. Bukanlah molekul. Bukanlah benda yang cecair ataupun benda yang pepejal. Bukanlah jauhar sekalipun yang memenuhkan ruang. Walaysa ardan ay sifatan lil jauhar. Tidaklah zat Allah itu jauhar dan tidaklah zat Allah itu ard. Jadi kalau dalam definisi ilmu kalam ataupun ilmu mantiq, jauhar itu didefinisikan sebagai sesuatu yang qaim bidhatih, dan arad itu didefinisikan qaim bighairih. Tidaklah Allah itu jauhar dan tidaklah Allah itu arad. Walaysa dha ruhin wa jasad. Tidaklah dia itu zat yang berruh dan berjasad. Wa sifatuhu la tushbihu sifati ghairihi. Dan sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat selain Allah. Wala in hasala fiha al-ishtirakul ismiyu fa innal haqiqata mutafarriqah. Kalau ada persamaan dari segi nama, maka sesungguhnya hakikat berbeza. Walaupun Allah itu sami', makhluk juga sami'. Walaupun Allah itu latif, rauf, rahim, makhluk juga ada disifatkan sebagai rauf, disifatkan sebagai rahim. Walaupun nama ataupun perkataan yang digunakan sama, tetapi hakikat yang dimaksudkan adalah berbeza. Wa af'aluhu khalqun wa ijadun wa i'damun wa ifna'un wa af'alu ghairihi jam'un wa tafriqun wa tarkibun wa tahlilun wa kasbun wa tahsilun. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu adalah khalq, mencipta, ijad, mengadakan, i'dam, meniadakan, ifna, membinasakan. Af'al Allah adalah khalqun, daripada adam, mahdun, daripada sesuatu itu tiada langsung, adamun mahdun, pergi kepada wujud. Adapun makhluk, perbuatan-perbuatan makhluk, contohnya mencipta kereta, contohnya mereka bensin basuh, tidak lebih daripada jam'un, menghimpunkan, tafriqun, mengasing-asingkan, tarkibun, menyusun, tahlilun, menguraikan, kasbun, menghasilkan, tahsilun, mengupayakan, menghasilkan. Maksudnya, tiada satu makhluk pun yang ada perbuatan yang namanya mewujudkan sesuatu daripada adamun mahdun, daripada tiada secara total. Tidak ada. Perbuatan makhluk hanyalah bersifat mengumpulkan ataupun menguraikan. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal burhanul aqliyu yaqdi binafyil mumathalati kad-dalilil aqli. Bahawasanya Allah Ta'ala ini tidak menyerupai dengan makhluk, disokong oleh dalil akal seperti mana disokong oleh dalil nakal. Bukan dalil naqli sahaja mengisbatkan
tentang tidak samanya Allah itu dengan makhluk, tetapi dalil aqli juga mensabitkannya. Wa qad 'urifa hadha fi makanihi min kutubit tauhid. Perihal dalil aqli yang mengisbatkan adamul mumathalah, tidak berserupa Allah dengan makhluknya, boleh kita ketahui dengan lebih jelas di dalam kitab-kitab akidah. Walaysa fil wus'i ittirahul aqli janiban wa ihmaluhu. Ini perkara yang Syekh ingatkan, tidaklah sesuatu yang mampu dilakukan ittirahul aqli. Ittirahul aqli maknanya membuang akal di sepi dan mengabaikan akal. Fa innal ladzi ya'qilu 'anillahi fa innal ladzi yu'qalu 'anillahi khitabuhu wa innahu alladzi istadalla bil kauni 'ala al mukawwin subhanahu fatta'nu fihi ta'nun fi an-naql alladhi i'tadda bihi mukallafan mukhataban min rabbihil hakim jalla wa 'ala. Jadi Syekh Muhammad Al-Hamid ingin membuktikan bahawasanya akal berperanan dalam membuktikan sesuatu tentang zat Allah Ta'ala seperti mana nakal. Apa hujah yang dibawa di sini? Yang kita dapat tahu daripada Allah adalah khitab Al-Quran yang diturunkan. Kalau tiada Al-Quran, kalau tiada nakal daripada Rasulullah, kita tidak akan mengetahui tentang Allah. Kemudian, ayat-ayat Al-Quran ini datang dalam bentuk khitab, dalam bentuk ayat. Maka kata Syekh Muhammad Al-Hamid, maka sesungguhnya dialah Allah yang telah membuktikan, dengan apa? Dengan kaun. Akal lah, bukan. Wa innahu ni, sesungguhnya akal yang telah menjadikan kaun. Kaun ni apa? Kaun ini adalah ciptaan, makhluk. Al-Quran ataupun akal. Di dalam Al-Quran syarat dengan pendalilan tentang mukawwin melalui kaun. Jadi pendalilan dengan Al-Quran suruh kita tengok unta. Al-Quran suruh kita tengok langit bagaimana ditegakkan. Bumi bagaimana ditebarkan. Maknanya, apabila Al-Quran menyuruh kita melihat bumi, daripada bumi kita mengetahui tentang Allah. Maka di situ, apakah yang boleh sampaikan kita daripada segi penghujahan? Daripada segi istidlal. Daripada bumi, boleh diketahui pencipta bumi. Apakah wasitah dan jambatan yang akan membawa kita daripada dalil kepada maksud, kepada mustadal, kepada yang ingin didalilkan? Akal. Akal yang jadi jambatan. Jadi kalau akal yang menjadi jambatan untuk kita mengamalkan saranan-saranan daripada Al-Quran, perihal menyuruh kita melihat makhluk-makhluknya, maka sebenarnya, kata pengarang, kata Syekh Muhammad Al-Hamid, maka orang yang menempelak, orang yang mentohmah peranan akal dalam membuktikan tentang Allah, sebenarnya ta'nun fin naqli, sebenarnya mereka telah mentohmah dan menempelak Al-Quran itu sendiri. Apabila Al-Quran menyuruh kita berfikir, maknanya menyuruh kita menggunakan akal. Al-Quran menyuruh kita hubungkan daripada makhluk kepada Khalik, maknanya Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal. Jadi kalaulah kita menempelak peranan akal, meragui peranan akal dalam membuktikan mukawwin, dalam membuktikan Khaliq, dalam membuktikan tentang Allah, maka sebenarnya secara tidak sedar ataupun secara kejahilan, orang itu telah menempelak dalil nakal itu sendiri.
Yang mana yang kita telah menganggap dalil Al-Quran dan hadis ini adalah suatu perkara yang taklif dan dikhitabkan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza ta'assala ladaina hadzal aslu wa la budda minhu fa kullu ma warada من النصوص السمعية مما يفيد بظاهره المشابهة فهو محمول على غير المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر يؤول إلى الالتئام والنصوص السمعية المحكمة كالآيتين السابقتين لئلا تختلف الآيات وتتناقض ويستحيل هذا فإن ربي على صراط مستقيم. إذا تأصل لدينا, kata Syekh Muhammad Al-Hamid, apabila telah terasas di sisi kita kaedah ini, iaitu peranan akal dalam memahami nakal, dan ini perkara yang tidak dapat tidak daripada kaedah yang kena diterima, maka fakullu ma warada minan nususi sam'iyah, maka semua nas-nas sam'iyah, semua nas-nas sam'iyah, maksudnya Al-Quran, maksudnya hadis, yang mana ayat Al-Quran ataupun hadis yang pada zahirnya mewahamkan, memberi salah faham makna penyerupaan, maka nas-nas tersebut hendaklah ditanggung, dimaknakan. Bukan dengan makna yang terus meluru datang ke fikiran kita. Bahkan, hendaklah dimaknakan dengan makna yang menyelaraskan ataupun makna yang selaras dengan ayat yang lain. Itu kaedah. Jadi itu antara salah satu tuntutan ataupun salah satu perkara yang menyebabkan keperluan untuk takwil. Ada ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Tiba-tiba ada ayat seolah-olahnya mengisbatkan mata bagi Allah. Maka sedangkan semua ayat Al-Quran ini tidak mungkin akan berlaku tanaqud, akan berlaku percanggahan antara satu dengan yang lain. Maka ayat laisa kamitslihi syai' ini ayat muhkam. Ini kena faham ni kaedah. Mengapa ada keperluan memaknakan bukan dengan makna mutabadir. Ayat laisa kamitslihi syai', ayat laisa kamitslihi syai' ini ayat muhkam. Adapun ayat wastana'tuka binafsi ataupun wasna'il fulka bi'ayunina, ataupun ayat yadullahi fawqa aydihim, ataupun ayat summa stawa 'alal 'arsy. Ayat ini bukan ayat muhkam. Dia mempunyai ihtimal makna. Dia kaedahnya ayat-ayat yang muhtamalah hendaklah diselaraskan maknanya dengan ayat muhkam. Bukan kita taksiskan ayat laisa kamitslihi syai' dengan ayat-ayat yang muhtamalah. Jadi laisa kamitslihi syai' ini adalah ayat yang muhkam, diletakkan di atas. Mana-mana ayat yang mana muhtamilah, yang mana mempunyai ma'ani-ma'ani yang pelbagai, hendaklah difahami maknanya dengan makna yang tak boleh bercanggah. Dengan apa? Dengan makna yang tak boleh bercanggah dengan ayat muhkam, iaitu laisa kamitslihi syai'. Dan mustahil dalam Al-Quran ini ada ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi perlu faham apakah punca dimaknakan ayat-ayat yang seperti itu bukan dengan maknanya yang zahir. Ini selesai. Saya baca hasyiah yang dinakalkan oleh muhakkik daripada Syekh Muhammad Al-Hamid. Kita masuk balik ke dalam kitab. وَقَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ مِنَ الْأَكَابِرِ الْأَعْلَامِ قَوْلَ السَّلَفِ لِأَنَّهُ أَسْلَمُوا وَقَوْمٌ مِنْهُمْ قَوْلَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Seperti mana yang disebutkan pagi tadi, ada dua maslak, ada dua metod dan manhaj
untuk berinteraksi dengan ayat sifat. Manhaj yang dipelopori oleh salaf, maka manhaj ini adalah melakukan takwil ijmali. Apa maksud takwil ijmali? Tidak memaknakan dengan makna zahir dan tidak juga mentakwilkan. Jadi yang dimaksudkan dengan takwil ijmali, bila kita tak maknakan sesuatu ayat dengan makna zahirnya, itulah takwil ijmali. Adapun khalaf telah melakukan takwil tafsili. Jadi kena faham, tidak ada istilah, ada perbezaan akidah antara salaf dengan khalaf. Tak ada. Akidah mereka tanzih, bas. Tanzih. Tetapi manhaj, metod berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, maka salaf aslam. Aslam tu maksudnya lebih selamat. Kerana kita tidak mahu memandai. Ini sudut pertimbangan salaf. Dalam memaknakan sesuatu ayat dengan makna yang ada pelbagai ihtimal, maka kita tidak mahu memandai. Itu yang dimaksudkan lebih selamat. Tetapi khalaf telah cenderung kepada takwil kerana apa? Lil hajah. Tengok poin dia. Kerana ada hajat. Kita dah baca pagi tadi sejarah. Kenapa pada peringkat salaf ini tidak ada hajat. Tetapi bila Islam terus berkembang, maka keperluan itu mula muncul. Atas dasar keperluan itulah, maka khalaf melihat boleh dilakukan takwil kerana dalam ayat seperti ini, takwil itu masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Kemudian, wa man intahala qaula salafi wa qala bi tashbihin aw takyifin aw hamlil lafzi ala zahiri mimma yata'ala Allahu anhu min sifatil muhdathin fahuwa kadhibun fi intihalihi bari'un min qawli salafi wa'tidalihi. Dengar baik-baik. Apa kata pengarang? Barang siapa yang dia telah menisbahkan dirinya kepada qaulus salaf, iaitu mereka mengatakan akidah mereka ini adalah akidah salaf. Maknanya itu dipanggil intihal. Intihal. Maknanya menisbahkan. Menempelkan qaulus salaf kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama, mereka mengatakan mereka bertempel dengan qaulus salaf. Tetapi dalam masa yang sama, mereka bercakap. Mereka berakidah dengan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka berakidah dengan takyif, iaitu mengatakan ada kaifiat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mereka berpandangan memaknakan lafaz dengan makna zahirnya. Makna zahirnya. Dalam bab ini, orang ini dia lebih teruk daripada zahiri. Imam Ibn Hazm sendiri antara orang yang menolak tashbih, walaupun beliau ini zahiri. Maka daripada iaitu menisbahkan semua ini kepada Allah, yang Allah itu lebih tinggi, lebih bebas. Allah Ta'ala itu tinggi, bebas, suci daripada sifat-sifat makhluk yang baharu. Fahuwa kadhibun, kata Badruddin Ibnu Jama'ah, orang yang menempelkan dirinya kepada salaf, tetapi hakikatnya bukan perkataan mereka itu adalah perkataan salaf, maka sesungguhnya dia telah berdusta pada tempelannya itu, dampingannya itu, dan dia telah terlepas daripada qaulus salaf dan pandangan pertengahannya. Wa idza thabata. Sebelum kita baca ibarat wa idza sabata, saya baca nukilan dalam hasyiah daripada muhakkik. Nukilan daripada siapa? Qala al-Khatibul Baghdadi. Nukilan daripada Khatib Baghdadi. Apa nukilannya? Ammal kalamu fi sifati. Khatib Baghdadi, ya, muhaddis. Adapun kalam, adapun perbincangan berkaitan dengan sifat.
Bagaimana kita nak faham ayat-ayat sifat? Fa innama ruwiya minha fi sunanis sihahi. Fa dhahaba salafu ithbataha fa madhhabu salafi ithbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha wa nafyu at-tashbih anha. Wa qad nafaha qaumun fa abtalu ma athbata Allah ta'ala. وحققها قوم من المشبهين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف والفصل إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه والأصل في هذا. Ini kata siapa? Ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Adapun perbincangan berkaitan dengan ayat-ayat sifat, maka sesungguhnya ayat-ayat sifat yang diriwayatkan di dalam sunnah yang sahih, maka mazhab salaf. Jadi kena faham betul apa yang dimaksudkan dengan mazhab salaf. Mazhab salaf mengisbatkannya. Apa makna? Ini yang banyak berlaku kekeliruan bila dia kata mazhab salaf mengisbatkannya. Oh, maknanya mazhab salaf mengisbatkan Allah ada tangan. Mengisbatkan Allah itu turun, nuzul. Mengisbatkan apa sahaja yang disebut sebagai jawarih, anggota kepada zat Allah. Jadi kena faham apa yang dimaksudkan wa ithbatuha wa ijra'uha ala dhawai. Ini perkara ini yang perlu dituntaskan baik-baik, ibarat-ibarat perkataan nukilan daripada salaf, amir ruha ala zawahiriha. Jalankanlah dia macam yang zahir. Maknanya zahir tu kalau kata ada tangan, adalah tangan. Bukan maksudnya begitu. Kita mengatakan siapa yang menafikan istawa alal arsh. Menafikan istawa alal arsh. Orang yang menafikan istawa alal arsh, maka dia kafir. Dia kafir sebab apa? Sebab dalam Al-Quran sebut istawa alal arsh. Tetapi ada orang faham, siapa yang menafikan Allah itu duduk di atas arash, maka dia kafir. Al-Quran tak sebut duduk, Al-Quran sebut istawa. Jadi istawa ini ada pelbagai makna. Jadi orang yang memaknakan istawa dengan makna bersemayam, dia telah, seperti mana dia telah tuhmah golongan takwil yang telah menta'yinkan makna, menentukan makna, samalah juga kamu juga tentukan makna pandai-pandai. Kalau ingin berhujah segitu. Maka yang dimaksudkan ithbat, maka kita ithbat. Sebab itu dalam kitab Al-Ibanah, secara tahqiqnya Ibanah adalah merupakan Abu Hasan Al-Ash'ari, kerana Ibnu Asakir sendiri telah menisbahkannya. Tetapi memang ada berlaku penyeludupan ke dalamnya. Walaupun bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada yad. Jadi yang diisbatkan adalah perkataan yad. Perkataan yad itu maksud mengisbat, dan kita memperjalankannya atas zahir. Zahirnya ada sebut, maka kita sebut. Ini yang disebut oleh Syah Waliullah Dahlawi. Ada orang yang menggunakan nama Syah Waliullah Dahlawi, menggunakan perkataan kitab Hujjatullahil Balighah, dan seolah-olah menjadikan Syah Waliullah Dahlawi itu orang yang mana bermadhab dengan tajsim. Jadi tengok apa kaedah yang disebut oleh Syah Waliullah Dahlawi. Syah Waliullah Dahlawi memang tidak bersetuju dengan takwil yang berlebihan. Maknanya bukan semua perkara yang kita boleh takwil, tetapi tidaklah juga bersetuju orang yang menafikan takwil. Tidak bersetuju dengan berlebihan dengan takwil. Jadi bezakan tidak bersetuju dengan takwil dengan perkataan tidak bersetuju berlebihan dalam takwil. Dalam kitab Al-Fawzul Kabir, Usul Tafsir, beliau ada mengkritik mutakallimin
yang ada ghuluwil mutakallimin. Jadi kena ambil perkataan ghulu. Ya, kita ada sebahagian mutakallimin sampai ke tahap ghulu. Dan beliau dalam Hujjatullahil Balighah sebenarnya Mu'tazilah. Memberi isyarat kepada Mu'tazilah yang ghulu dalam takwil. Kita tidak bersetuju dengan takwil bukan menjadi, apabila satu orang mentakwil ayat Al-Quran, orang itu berada di firqah batilah. Firqah batilah yang kita nak tahu, adakah dia telah takwil kepada makna yang bertentangan dengan qat'iyat ataupun itu perbezaannya. Okey. Maka kata Khatib Al-Baghdadi, maka mazhab salaf mengisbatkannya dan memperjalankannya atas zahirnya dan menafikan tashbih. Menafikan penyerupaan dari Allah dengan makhluk. Waqadna, ada satu golongan pula jelas tak? Jelas tak? Sekarang ni. Sekarang ni macam mana? Okey tak? Kita sambung balik. Ini perkataan Khatib Baghdadi. Ada orang yang nafikan terus. Ini yang dipanggil Mu'attilah. Menafikan terus. Tak ada. Allah mendengar. Tak boleh cakap Allah yang maha mendengar. Mendengar. Sebab dia kata makhluk mendengar, Allah mendengar. Sama. Ini dipanggil berlebihan. Ghulu. Wa haqqaqaha qaumun minal musyabbihin. Nampak? Ini kata siapa? Khatib Baghdadi. Dan ada di kalangan musyabbihin, orang yang mentashbihkan Allah. Mereka ini telah buat apa? Mereka telah apa? Mereka telah mentahkikkan sifat tersebut. Tahkik itu maksudnya, bila sebut tangan, ya tangan. Itu maksud tahkik. Fakharaju. Maka mereka telah keluar pada yang demikian itu. Pergi kepada apa? Kepada seumpama bahagian jenis daripada tashbih dan juga takyif. Apa kata Al-Khatib Al-Baghdadi? Wal faslu. Yang tepatnya, keputusannya, kata putusnya, innama huwa suluku at-tariqatil mutawassitati bainal amrain. Apakah at-tariqah al-mutawassitah? Maka dalam perkara ini, manhaj pertengahannya, manhaj pertengahan. Dia kata yang sebenarnya adalah kita berada, menyelusuri manhaj pertengahan antara apa? Antara tahqiq dan juga ta'til. Antara apa? Manhaj mutawassitah di antara tahqiq. Mengisbatkan secara hakiki. Itu maksud tahqiq. Dan ta'til, menafikan terus. Inilah yang merupakan, yang digunakan oleh khalaf. Bahkan inilah akidah yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa dinullahi ta'ala bainal ghali wal muqassiri anhu, dan bermula agama Allah berada tengah-tengah antara orang yang ghali, berlebihan, dan orang yang mencuaikan. Wal aslu fi hadha أن الكلام في الصفات فرع الكلام عن الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله وإذا كان المعلوم في إثبات رب العالمين
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه ولا نقول إن معنى اليد القدرة ولا إن معنى السمع والبصر هو العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ni ingat, ni Khatib Baghdadi ni muhaddis. Beliau mentarjihkan qaulus salaf. Tengok betul-betul apa yang beliau fahami daripada qaulus salaf. Kata beliau, wal aslu fi hadha. Dalil bagi akidah ini, iaitu pertengahan antara ghali, melampaui batas, al-muqassir, yang mencuaikan. Apa dia? Ini tengok jalan hujahnya. Annal kalama fi sifat. Membicarakan tentang sifat ini, kita nak bicarakan tentang sifat Allah. Dia adalah cabangan daripada membicarakan tentang zat. Dengar urutan hujahnya. Membicarakan tentang sifat, dia adalah fara' daripada membicarakan zat. Apabila sabitnya sifat, sabitlah zat. Mana ada sifat wujud tanpa zat, itu maksudnya. Itu maksud perbicaraan tentang sifat adalah perbicaraan tentang zat. Wa yuhtadha fi dhalika, dan diikuti dalam membicarakan tentang sifat seperti mana kita membicarakan tentang zat. Ingat muqaddimah hujahnya yang pertama. Kemudian kata beliau lagi, wa idza kana al-ma'lumu, apabila telah diketahui, fi itsbati rabbil alamin, pada mengisbatkan Rabb yang seluruh alam, innama huwa isbatu wujud. Apabila kita mengisbatkan Rabb, maka kita isbatkan apa? Kita isbatkan kewujudan. Bukan kita isbatkan kaifiat. Kita isbatkan kewujudan. Kita tidak ditaklifkan untuk isbatkan kaifiyatu wujudillah. Kerana mengetahui kaifiat wujud Allah ini luar daripada taqah basyariyah. Taklif kita mengisbatkan tentang Allah itu wujud. Kemudian, fakadzalika itsbatu sifatihi. Begitulah juga dalam soal mengisbatkan sifat Allah. Kita disuruh mengisbatkan sifatnya. Innama huwa isbatu wujud. Iaitu kita isbatkan Allah itu mendengar, wujud. Iaitu sifat itu wujud pada Allah, mendengar. Sifat qadim yang ada pada Allah. La ithbatu tahdidin wa takyif. Dan bukan caranya kita isbatkan dengan memberi batasan, memberi had, memberi ta'rif, memberi kaifiat. Fa'idah. Ini salaf. Apabila kita berkata, contoh, apabila kita berkata, lillahi yadun wa sam'un wa basarun. Jadi apa maksud salaf kata lillahi yadun wa sam'un wa basarun? Bagi Allah itu yad dan sama' dan basar. Maka dalam perkataan ini, fa innama hiya sifatun athbataha Allah Ta'ala li nafsi. Nampak? Yad ini adalah sifat. Dia bukan zat, dia adalah sifat. Seperti mana sama' itu sifat, maka yad itu adalah sifat. Kena beza sifat dengan jawarih. Maka apabila ada ulama salaf mengatakan lillahi yadun wa sam'un wa basarun, apa maksudnya? Inilah yang dipanggil mengisbatkan. Kita tak boleh nafikan. Siapa yang menafikan dia kafir. Siapa yang menafikan yadun, bukan menafikan tangan. Beza tu. Ada orang kata siapa yang menafikan tangan kepada Allah itu dia kafir. Kita kata tak ada. Allah Ta'ala tak sebut tangan, sebut yad.
yad ini bukan semestinya makna tangan. Jadi kalau kita maknakan dengan tangan, di situ pencerobohan makna. Kalau kamu mengkritik takwil, sebenarnya kamu juga telah memaknakan dengan satu makna yang bagi kamu itu rajih, sedangkan dia mempunyai ihtimal pelbagai makna. Mempunyai ihtimal pelbagai makna. Maka apabila ada nukilan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menggunakan perkataan lillahi yadun, misalnya dalam ibadah, maksudnya, ya, kita akan mengkafirkan kalau orang yang menafikan yadun dengan makna dia menafikan sesuatu yang diisbatkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Wala naqulu. Ini mazhab salaf, kena faham. Imam Khatib Syarbini ataupun dipanggil mazhab ahli hadis. Kita tidak berkata makna yad adalah qudrah. Maknanya kita tak tahdidkan maknanya. Kita tidak mentahdidkan maknanya. Dan kita juga tidak mengatakan sama' dan basar itu maksudnya ilmu. Maksudnya tahu. Ini Mu'tazilah. Kita pun tak setuju dengan Mu'tazilah. Dia pergi takwil sama' dan basar ni maksudnya ilmu Allah. Sedangkan kita mengatakan ta'alluq sifat sama' dengan ta'alluq sifat ilmu berbeza. Ilmu dengan sama' dua sifat yang berbeza. Maka bila dia sebab berbeza, kalau sama' itu maknanya tahu, basar itu maknanya tahu. Ini Mu'tazilah. Nampak tak? Ini yang dipanggil ghulu. Ghulu mutakallimin, sampai semua benda nak takwil. Jadi maknanya bila kami ataupun bila Asy'ariyah ada juga dia tak setuju dengan takwilan-takwilan tertentu, maknanya kita ada kaedah dalam takwil. Seperti mana golongan yang cuba menafikan takwil, mereka juga takwil. Mereka kata takwil yang kami buat ini masih dalam lingkungan dibenarkan. Jadi kita pun kata takwil yang kami buat dalam lingkungan dibenarkan. Apakah syarat-syarat dibenarkan? Jadi mereka ada syaratnya, kita pun ada syaratnya. Kenapa pula kita kena ikut syarat kamu untuk membenarkan takwil? Kena baca kitab Qanunut Ta'wil. Qanunut Ta'wil karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ini kalau Khatib Baghdadi kata kita tak boleh kata yad itu maknanya qudrah. Ini mazhab salaf. Dan kita juga tak boleh kata makna sama' dan basar itu tahu. Ini kita pun tak setuju dengan Mu'tazilah. Wala naqulu, dengar betul-betul. Wala naqulu innaha jawarihu. Dan kita juga tidak kata yad itu maksudnya anggota. Kalau kita kata tangan, maksudnya anggota lah. Kan? Salah satu makna yadun jarihatun. Kita juga tak kata makna jawarih. Kita juga tak kata makna qudrah. Itu maksud tafwid. Mengisbatkan dia adalah salah satu. Tetapi dia bukan makna qudrah. Dia juga bukan makna jarihah. Anggota. Wala nushabbihuha bil aidi wal asma' wal absar allati hiya jawari wa adawatul fi'li wa naqulu. Dan kita juga tidak mentashbihkan, menyerupakannya dengan tangan, dengan mendengar, dengan melihat yang dia juga merupakan anggota dan alat-alat. Sebab kita mendengar dengan alat iaitu telinga. Maka maknanya bukan begitu. Tafwid serah pada Allah. Wa naqulu. Dan kita berkata, innama wajaba isbatuha. Hanya sahaja wajib mengisbatkannya. Kenapa wajib mengisbatkan yad? Ain. Kerana li'anna tawqifa warada biha. Kerana datang tawqif. Tawqif ni maksudnya datang daripada sumber Al-Quran. Datang daripada sumber hadis yang menyebut perkataan itu. Maka kita isbatkan. Tapi dalam masa yang sama, jangan kamu punya isbat membawa kepada tashbih. Ini yang dihalang. Isbat tapi bawa kepada tashbih. Beza itu. Isbat salaf tidak bawa kepada tashbih. Isbat kamu membawa kepada tashbih. Wa wajaba nafyu tashbih anha. Sebab apa? Liqaulihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini ayat muhkam yang menyebut laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini nukilan daripada Al-Khatib Al-Baghdadi, dinukilkan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz. Tadhkiratul Huffaz ketika membicarakan biodata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kita sambung balik pada matan kitab. Wa idza thabata anna Allah Ta'ala khatabana bi lughatil Arabi wa anna ma la yaliqu bi jalalihi ghairu muradin fanaqulu. Apabila telah sabit bahawasanya Allah Ta'ala telah bercakap dengan kita dengan bahasa Arab, maknanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dan wa anna ma la yaliqu bi jalalihi ghairu murad. Ini telah diisbatkan siang tadi dalam ibarat sebelum ini. Dan bahawasanya makna yang tidak layak dengan Allah ghairu murad bukanlah yang dimaksudkan. Dua poin nak pergi kepada poin yang lain. Kita telah sabitkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang pertama. Dan juga kita telah sabitkan bahawasanya makna yang tak layak bagi Allah itu bukanlah dimaksudkan. Daripada balik perkataan tersebut, fanaqulu, lalu kita berkata, innal lafzal arabiyyal muta'alliqa bidzati al-muqaddasati aw as-sifati al-'aliyyati imma an yahtamila ma'aniya 'iddatan aw la yahtamilu illa ma'nan wahidan. فإن لم يحتمل إلا معنى واحدا يليق بجلاله تعالى كالعلم تعين حمله عليه وإن احتمل معاني تليق بجلاله تعالى فهذا محل الكلام بين قول السلف والتأويل كما تقدم. Jadi apa beza takwil kita dengan takwil Jahmiyah ataupun ta'til mereka? Ataupun apa beza takwil kita dengan takwil Mu'tazilah? Jadi orang kata, tengok kamu kata istawa ini maknanya istaula. Mu'tazilah pun takwil istawa dengan istaula, maka kamu telah ikut Mu'tazilah. Ini yang tak faham. Ini yang tak faham. Yang bercakap ni tak faham. Semata-mata ada serupa dengan Mu'tazilah tidak menjadikan orang itu Mu'tazilah. Ini kita dah pernah sebut dah dulu. Yang menjadikan orang itu Mu'tazilah apabila dia berakidah dengan satu akidah yang Mu'tazilah disesatkan dengan akidah tersebut, barulah orang itu jadi Mu'tazilah. Semata-mata ada sama, tapi kalau apa yang diakidahkan Mu'tazilah itu betul, maka betul lah. Maka betul. Semata-mata takwilan kita sama dengan Mu'tazilah, kita tak jadi Mu'tazilah. Maknanya dalam bab ni Mu'tazilah betul. Itu saja. Semata-mata mencintai Ahlul Bait, orang tu tak jadi Syiah. Ini pun salah juga. Oh, siapa yang mencintai Ahlul Bait, maka dia Syiah. Syiah bukan disesatkan pada poin mencintai Ahlul Bait semata-mata. Tetapi ada lebih daripada itu, seperti mana yang maklum pada semua orang. Jadi ini satu kaedah yang Al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah telah nyatakan. Tengok betul-betul macam mana kita nak faham. Jadi cuba susun mukaddimah hujah dalam pemikiran. Kenapa perlu takwil? Dah tengok. Kenapa perlu takwil? Ingat, salaf aslam, tapi keperluan takwil itu muncul. Hajat, perkataan hajat itu perlu difahami. Dan adakah takwil itu semuanya salah? Tidak. Siapa kata salah? Kalau semua takwil salah, maka siapa punya takwil pun salah. Sedangkan diriwayatkan daripada salaf, mereka takwil. Ataupun daripada golongan salafi juga takwil. Ibn Taymiyah juga takwil pada ayat yang tertentu. Maka maknanya, biar takwil itu berdisiplin. Itu poin dia. Dan biar makna yang ditanggung selepas takwil itu bukan makna yang bertentangan dengan muhkam, ayat muhkam, yang bertentangan dengan qat'iyah, yang bertentangan dengan perkara yang merupakan qat'i
dengan dalil naqli ataupun akli. Janganlah kita maknakan sesuatu, ini kaedah umum dalam tafsir. Jangan kita maknakan ayat Al-Quran dengan satu makna yang terang-terang bertentangan dengan perkara qat'i. Qat'i yang sabit dengan dalil naqli atau dalil aqli. Dua-dua itu diraikan. Kita dah sebut, siapa yang cuba menafikan keabsahan penghujahan berasaskan dalil aqli, maka dia sebenarnya telah mentohmah dalil naqli itu sendiri yang menyuruh, bukan membenarkan, bahkan menyuruh kita menggunakan akal ketika memahami khitabullah ta'ala. Jadi kata Al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah, setelah beliau sebut 2 poin, ingat balik, Al-Quran turun dalam bahasa Arab, Allah khitab kita dengan lughatil Arab. Yang kedua, makna daripada lughah Arab itu bukanlah makna yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Maka fanaqulu, lalu kita berkata, innal lafzal arabiyyah, sesungguhnya lafaz dalam bahasa Arab, al-muta'alliqa, yang bertakluk dengan zat Allah yang maha suci, awis sifatil aliyah, ataupun yang bertakluk dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ayat-ayat sifat yang ada kaitan dengan zat ataupun ada kaitan dengan sifat. Maksudnya, lafaz bahasa Arab yang merujuk kepada zat ataupun yang merujuk kepada sifat. Ini besar dia. Ini yang atas. Jadi, lafaz Arab ini, dia ada pelbagai fashion, pelbagai keadaan. Jangan sama ratakan semua sekali. Kita tak sama ratakan. Nanti mereka suka hujah mengatakan, kenapa kamu tak takwilkan mendengar? Mendengar pun makhluk mendengar. Takwil lah mendengar. Jadi bila kita tak takwil, maknanya kita ni bukan takwil sembrono. Itu jawapan dia. Baguslah tu, kan? Bila kita tak takwil pada semua ayat, menunjukkan kita ada disiplin dalam takwil. Kalau kamu takwil ya ini makna begini, sebab ya ini adalah tangan, makhluk ada tangan. Jadi makhluk juga mendengar. Allah kata mendengar, takwil kan? Kami tak nak takwil. Kalau kamu tak nak takwil, kenapa takwil itu bukan, itu falasi dalam hujah. Itu bukan hujah, kan? Menunjukkan kita ini ada disiplin dalam takwil. Ada lafaz-lafaz yang kita kata tak perlu takwil. Ada lafaz-lafaz yang kita mengatakan perlu takwil. Jadi tengok dia punya pembahagian dia. Kata Al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah, lafaz-lafaz yang merujuk kepada zat dan lafaz-lafaz yang merujuk kepada sifat sama ada. Maksud dia punya bahagian dia, sama ada ia mengandungi pelbagai makna ataupun tidak mengandungi, tidak ada ihtimal melainkan satu makna. Maknanya dia pecah. Lafaz tentang zat dan sifat ni pecah dua. Pecah dua. Ada yang dia ada makna-makna yang iddah pelbagai. Dan ada yang dia hanya ada satu makna, ataupun dalam istilah usulul fiqh dipanggil nas. Ada nas, ada zahir. Ada nas, la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Ada makna zahir, ada makna marju, ada makna majas. Ada lafaz yang dia ada satu makna, itu dipanggil nas. Ada lafaz yang ada pelbagai makna, maka makna yang zahirnya menonjol dipanggil zahir. Fa'illam. Itu pecahan dia. Pecah kepada dua. Fa'illam yahtamil illa ma'nan wahidan yaliqu bi jalalihi ta'ala kal'ilmi ta'ayyana hamluhu alaih. Kalaulah lafaz Arab yang merujukkan kepada sifat Allah, lafaz itu tidak menanggung melainkan satu je makna. Satu je makna, tak ada ihtimal makna lain. Maka wajib semestinya memaknakan lafaz tersebut dengan makna itu. Contohnya beliau kata perkataan ilmun, tahu. Jadi tahu ini adalah sifatu kamal, sifat yang sempurna. Maka dia tak ada ihtimal makna-makna yang mewahamkan. Tidak ada ihtimal makna-makna lain. Jadi satu makna tahu ni tahulah. Kan? Yang ta'alluqnya kasyaf, inkishaf.
menyingkap benda yang majhul. Tapi zat Allah Ta'ala ini qadim sifat ilmunya. Bukan dulu ini majhul, sekarang ini baru tahu. Tak. Jadi tengok, kenapa perkataan alim, Allah itu maha mengetahui, tidak ditakwilkan. Ada orang hujahkan. Oh, kalau kamu nak takwil, takwil lah alim ni. Kita kata bukan semua kena takwil. Kan? Yang tidak mengandungi, tidak ihtimal, melainkan satu makna, maka wajib nak takwil benda apa lagi, dia ada satu makna sahaja. Dia ada satu makna sahaja. Dan makna itu pula tidak bertentangan dengan sifat, dengan makna yang layak, murad yang layak bagi zat Allah. Ta'ayyana hamluhu alaih wa in ihtamala. Tapi kalau lafaz itu ada ihtimal, pelbagai makna. Contohnya, ada lafaz istawa. Jadi istawa ni dia bukan ada satu takwil je. Bukan istaula. Bahkan ada ulama mengatakan mentakwilkan istawa ini dengan istaula ni dhaif. Ini takwil dhaif. Kita tak kata takwil sesat, tapi takwil dhaif. Kerana dia ada syubhat makna sebelum dia istaula. Istaula ni maknanya dulu tak kuat, maka dia telah kalahkan. Maknanya sebelum itu sama rata kekuatan dia, kemudian dia telah tewaskan. Maka ada ulama Asy'ariyah pun tak setuju dengan takwil istawa dengan istaula. Jadi tidak sama dalam apa makna yang ditakwilkan. Itu biasa berlaku di kalangan Asy'ariyah sendiri. Takwil begitu dan takwil begini. Jadi tengok, beliau kata kalau lafaz itu mengandungi pelbagai makna dan semua makna itu layak bagi zat Allah. Semua makna layak bagi zat Allah, maka inilah tempatnya perbincangan, perbezaan antara salaf dan juga takwil. Maksudnya, dalam ayat yang seperti ini, nak kena takwil ke tak kena takwil? Maka salah kata, tak payah takwil. Tapi setengah golongan khalaf kata, mereka kata yang rajihnya takwil. Nampak tak? Hanya takwil dan tidak takwil, ini bukan akidah. Ini banyak orang salah. Oh, siapa takwil, akidah sesat. Tak, takwil dengan bukan takwil, ini bukan akidah. Ini hukum. Ini sebenarnya hukum fiqh. Kan? Boleh takwil ke tak boleh takwil? Perbuatan takwil itu bukan akidah. Akidah ni apa yang kamu takwilkan. Jadi orang salaf yang tak membenarkan takwil, bukan dia kata siapa takwil maka dia telah berakidah sesat. Takwil dengan akidah dua benda yang berbeza, kan? Takwil ni suatu perbuatan. Satu perbuatan lisan. Perbuatan lisan dia bertakluk dengan hukum fiqh. Haram ataupun tak haram takwil, itu kan menunjukkan takwil ini dia kaitan dengan hukum fiqh. Kan? Boleh ke tak boleh? Itu kan hukum. Siapa yang akan jawab haram ke tak haram? Fuqaha. Setelah kita kata takwil boleh, kita tengok pula dia takwil makna apa. Dia takwil makna apa? Oh, dia takwil dengan makna yang mana melazimkan tashbih, takyif, tajsim. Maknanya dia berakidah dengan akidah tersebut, barulah masuk berakidah. Okey? Maka dalam ayat-ayat yang mempunyai ihtimal, makna-makna yang layak bagi zat Allah, maka terpecahlah dua mazhab metod berinteraksi. Ada metod berinteraksi bas tafwid. Tak payah nak pergi ta'yin murad. Satu lagi takwil. Kena takwil. Ini khalaf. Takwil. Dan takwil ini tak semestinya sama. Yang samanya, takwil jangan jadi tashbih. Jangan jadi mesti bawa kepada tanzih. Itu takwil yang betul. Takwil jangan jatuh dalam tashbih. Jangan jatuh dalam ta'til. Tetapi sasarannya tanzih.
Sebab itu khalaf dan salaf semuanya sama. Mazhab mereka adalah tanzih. Mazhab mereka dipanggil apa? Mazhab tanzih. Jadi perkataan mazhab tanzih sebenarnya mengumpulkan salaf dan juga khalaf. Bukan akidah salaf dan khalaf berbeza. Itu salah faham tu. Salah faham. Maka ketika mendepani lafaz-lafaz yang seperti ini, satu kaum berpandangan yang sepatutnya dilakukan adalah takwil. Mereka bagi alasan. Mereka bagi alasan kenapa kena takwil. Salah kata tak. Kita kata kena. Khilaf di situ. Khilaf dalam manhaj. Khilaf dalam apa? Khilaf dalam manhaj. Saya baca sedikit contoh kan. Kita baca sedikit dalam hasyiah ini. Beliau bagi contoh lafzul yad. Perkataan yad ni dalam bahasa Arab digunakan sampai 25 makna. Perkataan istawa tu, yang selalu balah bab istawa, dia datang dengan makna istiqrar. Dia datang dengan makna ulu. Dia datang dengan makna istila. Dia datang dengan makna intiha. Jadi kalau kamu kata istawa itu maknanya duduk, kamu pandai, kan? Kenapa pula kalau kami kata istawa itu makna istaula tak boleh pula? Istawa dengan makna duduk, bersemayam, itu telah mentahdidkan salah satu daripada pelbagai makna. Bahkan ulama kata istawa ni tak ada langsung makna duduk. Tidak ada langsung makna duduk. Lagi teruk, kan? Cuba buka dalam kitab Lisanul Arab. Ada tak dalam bahasa Arab istawa ni makna duduk? Tak ada. Lagi teruk. Memaknakan makna istawa dengan makna yang langsung tak ada dalam kalam Arab. Kalau makna istaula tu ada lagi. Kalau dengan makna tamam itu ada. Dengan makna intaha itu ada. Summa stawa ai tamam, telah sempurnalah. Ada. Maka mentakyinkan istawa dengan makna julus. Kalau kita katalah ada, apa beza dengan mentakyinkan dengan makna istaula? Bila masa pula istawa itu dia punya maknanya satu saja, sehingga itulah makna yang sahih, yang mesti, yang berakidah dengannya. Ini contoh yang dibawa di sini. Ini nak kena baca sikit. Ini nak kena baca sedikit daripada hasyiah. Hasyiah dia bagus. Ta'liq lah, kita panggil ta'liq kat bawah ni. Wa qad tawassata. Tadi kita nukil, tadi muhakkik nukil daripada Al-Khatib Syrbini. Al-Khatibul Baghdadi. Ini nukil pula daripada Ibnu Daqiqil Id. Jadi siapa yang baru masuk boleh share. Jadi kita share kan untuk sebarkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tengok ni. Apa Ibnu Daqiqil Id, muhaddis juga. Orang yang menghimpunkan antara fiqh dan juga hadis. Wa qad tawassata Ibnu Daqiqil Id baina salafi wal qailina bit-ta'wil. Tengok apakah maslak Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id telah mengambil, menelusuri maslak apa? Menelusuri maslak tawassut, mengimbangi antara takwil dan juga mazhab salaf. Bagaimana beliau buat? Faqala, kata Ibnu Daqiqil Id, ulama yang menghimpunkan antara ilmu fiqh dan ilmu hadis, in kana at-ta'wilu min al-majazil bayyin syai'i fal haqqu suluquhu min ghairi tawaqquf. Jadi kaedah Ibnu Daqiqil Id, kalaulah sesuatu ayat yang nak ditakwilkan, makna yang nak ditakwilkan itu, kalau dalam istilah usul fiqh, asalnya dipanggil makna marjuh, ataupun makna bukan zahir, ataupun dipanggil makna majaz. Jadi Ibnu Daqiqil Id bagi kaedah macam ni. Kaedah dia, kita tengok makna marjuh ni lawan makna zahir. Kalau makna majaz yang bukan makna hakikat,
kalau majas itu adalah majas yang bayyin, majas yang jelas. Dan banyak, yang pertama, kalau nak takwil, syarat nak takwil, majas itu mesti majas yang bayyin, jelas. Dan yang kedua, syai'. Meluas penggunaan perkataan itu untuk makna majas itu. Bayyin dengan syai'. Kalau makna majas itu adalah bayyin dan syai', jelas maknanya, tak perlu nak takwil ba'id. Takwil qarib pun dah ada. Dan penggunaannya adalah meluas. Falhaqqu, yang betulnya, sulukuhu, kena takwil. Min ghairi tawaqqufin, tanpa ragu-ragu. Tanpa apa? Tanpa berdolak dalik, tawakuf. Bas. Au minal majazil ba'idi syadhi, falhaqqu tarkuhu. Kata Ibnu Daqiqil 'Id, kalau makna majaz itu, dia makna yang ba'id. Yang syaz, apatah lagi. Yang ni tak boleh tawil. Ini dipanggil disiplin tawil. Nak tawil pun reti juga. Kan? Kena reti juga. Syaratnya bayyin syai'. Tapi kalau makna tu nak ada unsur takalluf. Takalluf dalam takwil. Maka maknanya itu syaz dan ba'id. Falhaqqu tarkuhu. Okey, ini dah kaedah kedua. Wa inistawal amrani. Tapi kalau makna ni ada pelbagai makna dan dia punya kekuatan makna itu sama banyak, sama rata. Fal ikhtilafu fi jawazihi wa adami jawazi mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun. Dengar betul-betul molek. Kita dah sebut banyak kali. Perbuatan takwil tak takwil, ini bukan masalah akidah, ini masalah fiqh. Banyak orang yang mana tak boleh beza. Contohnya orang yang pusing keliling kubur. Orang yang pegang batu nisan, dia kata kafir. Pegang batu nisan, cium batu nisan, ni masalah fiqh. Dia punya jawapan, dia kena sebut ini haram ke, makruh ke, sunat ke, mubah ke. Bukan kafir Islam. Jadi kafir Islam ini itu untuk perkara akidah. Kan kita belajar ta'rif. Kita apa? Kita belajar ta'rif fiqh tu apa? Al-ahkamu, al-syar'iyyatu, al-amaliyatu, al-muta'alliqatu bi'af'ali. Bi'a'malil mukallafin. Hukum syarak yang berkaitan dengan amal. Orang yang cium batu nisan tu, dia telah buat satu amal. Amal dia tu hukum apa? Bagi tahulah. Siapa cium kafir, maknanya dia ni tak boleh, tak tahu mahal. Nak cakap tak tahu tempat. Kan? Haram. Betul lah. Betul tu bukan hukum tu betul. Maksudnya kamu letak perbahasan tu dah betul dah, tapi perbahasan tu betul tak betul satu bab yang lain. Jadi Syekh kata, kalau ada makna-makna yang pelbagai. Contohnya ya ni ada makna tu, makna ni. Istawa ada makna istaula, istawa ada makna tamam. Boleh tak kita ambil salah satu daripada makna yang layak bagi Allah, kita tahdidkan dan ta'yinkan? Boleh tak? Salaf kata tak boleh. Khalaf kata boleh. Jadi, kalau ada orang kata boleh ke, ada orang kata tak boleh, dia tak akan jadikan yang ini kafir, yang ini tak kafir. Ini masalah, apa Ibnu Daqiqil 'Id kata, ini mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun. Faham betul-betul? Ini masalah fiqh. Paling kurang salaf kata takwil tu haram. Tapi dia tak kata siapa takwil kafir. Ataupun khalaf kata siapa tak takwil haram. Contoh, kalau ada yang kata macam tu. Ada juga yang ghulu. Maknanya mereka ini adalah siapa yang kata haram hak ni ke yang salah, tapi kesalahan itu dipanggil salah dalam hukum fiqh. Tak jadikan, tak menggolongkan orang pertama ataupun orang kedua itu kafir. Jadi kena faham molek. Wal amru fiha laisal bil khatar bin nisbati lil fariqain. Jadi dalam masalah ini,
dia tak jadilah bahaya akidah. Nisbah kepada dua-dua firqah. Sebab itu, bila kita sebut mazhab salah, mazhab khalaf ni, kita sebut macam dua mazhab yang berkawan. Bukan berbeza. Tak, akidah mana boleh ada beza. Akidah satu je. Kan? Qala al-Kautsari ba'da kalamin. Ini nukil daripada Imam Al-Kautsari. Yalah, ada orang memang tak suka dengan Imam Kautsari kerana sangat kuat mempertahankan akidah sahihah. Walhasil. Ini kalam daripada Imam Kautsari. Kita baca dalam ta'liq. Anna at-tafwidha ma'at tanzihi madhhabu jumhuri salafi lintifa'id darurati fi ahdihim. Sekali lagi disebut. Kesimpulannya tafwid bersama tanzih. Ingat, tafwid ma'at tanzih. Tafwid ma'at tanzih. Dia kata, ada orang kata Allah Ta'ala ni ada tangan, tapi kita tak tahu tangan dia macam mana. Jadi mereka ingat dengan sebut macam tu dah lepas. Itulah namanya tafwid. Kalau setakat tak tahu macam mana bentuk tangan Allah, kita juga tak tahu macam mana bentuk tangan malaikat. Kita pun tak nampak bentuk tangan jin ke. Jadi kalau sekadar al-jahalatu fil kaifiyah, apa beza zat Allah dengan benda-benda ghaib yang lain? Ghaib itu maksud yang kita tak nampak. Sebab itu al-jahalatu fil kaifiyah tidak cukup untuk nak bezakan yad Allah dengan yad makhluk. Kalau semata-mata tidak tahu jahalah pada kaifiyah, kita tak tahu apa unsur dia, kita tak tahu macam mana rupa bentuknya, itu maksud kamu. Kita tak tahu tentang macam mana bentuk. Bukan Allah saja, banyak makhluk lagi kita pun tak tahu macam mana bentuk dia. Kuman orang pun tak tahu dulu macam mana bentuk tangan dia. Malaikat ke, ada makhluk-makhluk yang tersimpan di atas langit sana, kita pun tak tahu macam mana rupa dia. Jadi adakah al-jahalatu fil kaifiyah adalah farak yang membezakan antara khalik dengan makhluk? Bukan, kan? Bukan seperti itu. Jadi tafwid ma'at tanzih. Kena ingat, tafwid bersama tanzih. Menyerahkan pada Allah pemaknanya, tapi dalam masa yang sama i'tiqad daripada lubuk yang dalam bahawasanya sekali-kali Allah tidak menyerupai makhluk dalam apa jua bentuk. Madhabus salaf. Jadi salaf ini jumhur salaf. Jumhur, kita kena sebut ayat, kalau nak dakik lagi kita sebut madhab jumhuri salaf. Ini kenapa Syekh Zaid Al-Kautsari bagi tambih macam tu. Kenapa kita kata madhab jumhuri salaf? Sebab ada juga salaf yang takwil. Begitu juga kita kata madhab jumhuril khalaf. Sebab ada juga khalaf yang tafwid. Ini pun dakik juga. Dakik dalam takbir. Madhab jumhuri salaf. Tengok pada perkataan majority. Jumhur, mayoritas. Madhab salaf adalah meninggalkan takwil, tafwid bersama dengan tanzih, tafwid bersama dengan tanzih. Sebab apa? Pada ketika itu tidak ada takwil yang dibuat lintifa'id darurah. Ini diulang berkali-kali kerana tiada darurat, tiada keperluan untuk melakukan takwil pada ketika itu. Wat ta'wilu ma'at tanzihi madhhabu jumhuril khalaf haitsu anna lahum daruratu at-ta'wil likathrati as-sa'in fi al-idlal fi zamanihim wa laysa bayna al-fariqayn khilafun haqiqiyyun lianna kilayhima munazzihun wa min ahli al-ilmi yuridu bin daqiq al-'ildi man tawassata bayna ha'ula'i wa ha'ula'i kama ashartu ilayhi. Adapun mazhab jumhur, highlightkan pada perkataan jumhur. Highlightkan pada perkataan jumhur. Mazhab mayoritas khalaf. Apa faedah daripada perkataan mayoritas ataupun majority ataupun jumhur? Ada juga khalaf yang tafwid tanpa menafikan. Ada tafwid. Tanpa menafikan. Ada juga salaf yang takwil tanpa menafikan. Maka walaisa,
Kenapa takwil? Kerana ada keperluan pada zaman itu, sehingga ada orang yang cuba menyesatkan orang lain dengan akidah-akidah yang menyeleweng. Maka ulama bangkit, menyelamatkan umat yang akal mereka rendah. Terpaksa, kalau ditafwidkan mereka tak boleh terima satu makna yang tak tahu maknanya, serahkan saja. Maka ditahdidkan, ditentukan, ditakyinkan. Daripada yad itu misalnya qudrah, misalnya. Daripada istawa itu dengan sesuatu makna. Maka nampak tak? Inilah yang dipanggil hikmah. Inilah kerja ulama. Memastikan orang awam tidak terjebak kepada perkara yang sangat bahaya dalam agama mereka. Inilah dipanggil ulama yang menyelamatkan umat. Selagi mana takwil itu masih dalam ruang lingkung ijtihad, maka kalaulah ijtihad khalaf ini berbeza dengan salaf, kita sebut ini perbezaan dalam ijtihad. Intipatinya masing-masing mensasarkan tanzih. Masing-masing mensasarkan tanzih. Kita dah pukul berapa? Kita dah pukul 11. Kita dah pukul 11. Maknanya kita dah bersiaran 1 jam. 1 jam setengah. Lebih kurang. Lebih tak sampailah 1 jam setengah. Hampir 1 jam setengah. Okey. Baru jam 11. Baru. Nak baca lagi ke? Nak baca lagi ke? Ke dah ngantuk dah? Yang baru masuk ni boleh share dengan niat dakwah. Boleh share dengan niat dakwah. Baru share dengan niat dakwah. Okeylah. Kita habiskan sedikit dia tersangkut ke atas itu. Dia ada kaitan. Jadi cuba faham. Orang yang menyerang orang takwil ni, cuba faham betul-betul. Dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kan? Cuba faham betul-betul. Tengok ni. Semua semangat lagi deh. Semua semangat lagi. Kita belajar dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Ta'ala. Bukan niat nak berdebat ni. Nak cari nanti mana ni. Yang bermukhalif ini tak. Pertama kita, ulama kata bila belajar dengan niat untuk melenyapkan kejahilan. Untuk melenyapkan kejahilan dalam diri kita. Apatah lagi dalam bab yang fardu ain ni. Bab fardu ain. So kita sambung sikit lagi. Tengok ni. Tengok ni. Jadi kalau niat kita ikhlas, insya-Allah ilmu tu bermanfaat. Kena faham kenapa. Kenapa ada sebahagian ulama mentarjihkan. Dia kata dalam ayat-ayat macam ni kena takwil. Memang ada sebahagian kata kena. Mesti. Badruddin Ibni Jama' antara yang berpandangan mesti. Jadi mesti tak mesti itu hukum fiqah lah. Kalau kamu kata tak mesti, tak apalah. Itu ijtihad berbeza. Yang penting semua setuju Allah tak menyerupai makhluk. Khalas. Tak serupa dengan makhluk tu bukan macam bentuk tak serupa. Kalau setakat bentuk tak serupa, ular pun tak serupa dengan manusia. Takkan itu saja yang kamu nak mentanzihkan Allah, bentuk tak serupa. Ular pun tak serupa dengan manusia. Ular pun tak serupa dengan selain ular. Okey. Jadi kena betulkan niat. Jangan kita belajar dengan niat berdebat. Ini tak bagus kan. Ini akan membuahkan benda yang tak bagus. Tapi kalau kita niat ikhlas, maka insya-Allah ilmu itu bermanfaat. Bila sampai waktunya, adalah ilmu itu kita boleh gunakan. Kita baca hadis Nabi SAW. Siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihil ulama, atau liyujariya bihil ulama, atau liyumariya bisufa. Dia belajar ilmu nak bersaing dengan ulama lain.
Ataupun dia nak berdebat dengan orang awam. Janganlah. Ulama tak payah berdebat dengan orang awam lah. Abaikan saja. Sibukkan dengan benda yang lebih memberi manfaat. Okey. Ada sedikit lagi kita akan baca. InsyaAllah siapa yang ngantuk boleh pergi tidur. Tak perlu nak takalluf diri sendiri. Boleh dengar balik nanti dalam rakaman. Siapa yang baru masuk boleh share insyaAllah dengan niat dakwah. Wa qad rajjaha qaumun at-ta'wila li wujuhin. Kena faham betul-betul kenapa ada sebahagian ulama yang lebih cenderung untuk takwil. Jadi kalau Hanabilah tak takwil, itu ijtihad Hanabilah lah. Tak lazim kena ikut ijtihad Hanabilah. Kan? Tak lazim. Yang penting kamu kena kata tanzih. Itu wajib. Sebab ayat muhkam dia laisa kamitslihi syai'. Wa qad rajjaha qaumun at-ta'wila li wujuhin. Sesungguhnya telah mentarjihkan oleh satu golongan akan takwil. Kenapa mereka kata dalam ayat-ayat yang macam ni yang lebih patutnya takwil. Kenapa? Al-awwalu, poin yang pertama, anna idza kama'na al-alsinata 'anil hawdi fihi wa lam natabayyan ma'nahu fa kaifa bikaffil qulubi 'an 'urudil wasawisi wasyakki wa sabqil wahmi ila ma la yaliqu bihi ta'ala. Ingat sebab pertama. Sebab pertama kenapa takwil. Kenapa mereka tarjihkan takwil. Alasan pertama. Anna, bahawasanya apabila kita tutup lidah kita. Maksudnya kita kata jangan takwil. Maksudnya kita diam. Kita tahan lidah kita daripada membincangkan makna-makna ayat sifat ni. Kita boleh tahan lidah kita, kata Imam Badruddin Ibni Jama'ah menukilkan daripada wujuh tarjih. Wujuh tarjihit ta'wil. Tajuk dia apa? Wujuh tarjihit ta'wil. Kalaupun kita boleh tahan lidah kita daripada mentakwilkan, membincangkan, dan kita tidak mencari apa makna bagi ayat tersebut. Mungkin kita boleh buat fizikal, tapi hati, kata mereka, fakaifa, bagaimana pula kita boleh tahan hati kita daripada datangnya was-was, datangnya syak, datangnya waham, salah sangka, sehingga datang hati kita bila sebut je tangan, kita kata tangan ni tak tahu makna. Tapi bila sebut perkataan tangan, dah kata makna anggota. Jadi mula fikir tangan macam mana dan seumpamanya. Jadi mungkin lidah boleh tahan. Tetapi bagaimana kita boleh tahan hati kita? Athani, wajah yang kedua. Annam bilajas suduri bizuhuril ma'na wal ilmi bihi awla min tarkihi bisadadi urudil wasawisi wasyakki wa man dhalladhi yamlikul qalba ma'a kathrati taqallubihi. Wajah yang kedua. Bercahayanya hati. Dengan zahirnya makna. Jadi kita tafwid, tapi hati duk tanya apa makna. Jadi biar hati itu diisi dengan satu makna. Dan ada ilmu tentang makna tersebut. Ini lebih aulah daripada kita membiarkan, dalam keadaan hati lemah ini, membiarkan hati itu terdedah dengan datangnya was-was dan syak-syak. Jadi siapakah yang mampu mengawal hatinya? Yang mana hati ini adalah suatu anggota yang sifatnya berbolak-balik. Jadi biar hati kita ni tergantung dengan satu makna. Dia dah tak cari dah. Tapi kalau kita kata tak tahu makna, serah je. Dia akan duk bisik, dia akan cakap dalam keadaan iman lemah. Maka biar ruang isi dengan jawapan. Paling kurang menyelamatkan daripada benda yang lebih buruk.
walaupun yang aulanya tidak. Tapi kalau nak ambil aula tapi terjerumus kepada yang lebih teruk, maka segi pertimbangan cuba fikirkan yang mana lebih utama. Poin yang ketiga, annal ishtighala bin nazari al muaddi ila as-sawabi wal ilmi aula min al wuqufi ma'al jahli ma'al qudrati ala nafyihi. Sebab yang ketiga kenapa kena isi makna juga. Takwil lah tu isi makna. Bahawasanya menyibukkan diri dengan memikirkan, dengan nazar, dengan berfikir, dengan menyusun pemikiran. Yang mana dengan nazar itu dia bawa kepada sawab. Dia bawa kepada tahu. Lebih baik daripada kita berhenti dan berada terus di dalam jahil. Dalam keadaan dalam yang sama, kita mampu menafikan kejahilan tersebut. Kita mampu menafikan apa makna tu tak tahu. Kita mampu menafikannya dengan memberi dia satu makna, yang mana memberi makna itu masih lagi dalam ruang yang menurut kita masih dibenarkan oleh syariat yang diistilahkan sebagai takwil. Ar-rabi'u anna as-sukuta 'anil jawabi idza iktufiya bihi fi haqqil mu'minil muslim al-muwaffaq wal 'ami fala yuktafa bihi fi jawabil munazi'i min mubtadi'in aw kafirin aw musammimin 'ala at-tashbih wa tasim. Dengar betul-betul. Sebab apa? Sebab apa tidak boleh berdiam dalam berhenti hanya tidak memaknakan. Ini alasan mereka yang mengatakan takwil lebih patut. Masalah ijtihadiyah fiqhiyah. Poin yang keempat, annas sukut. Ini dipanggil fiqhul waqi' kalau nak kata lah. Daripada tafwid berubah jadi takwil itu pun dipanggil idrakul waqi'. Kalau nak cakap bab waqi'. Annas sukut. Bahawasanya diam daripada memberi jawapan. Idza iktufiya bihi. Kalaupun kita kata, kalau ditanya apa maknanya, kita diam. Kita kata Allah lebih mengetahui maknanya. Mungkin cara jawab macam ni, dia boleh dan sesuai untuk satu orang mukmin, satu orang muslim, satu orang yang ada taufik, ataupun mungkin dia orang awam. Tapi jawapan tak tahu maknanya kalau kita berdepan dengan lawan, munazir, daripada kalangan ahli bid'ah. Daripada kalangan ahli bid'ah yang pandai-pandai memaknakan dengan makna yang merapu. Jadi kita kata tak tahu makna. Dia ketika berhujah, dia tak akan terima. Kita kena bagi satu makna yang mana bertepatan dengan tanzih, dan kita bagi sebab kenapa makna ini lebih rajih daripada makna kamu. Barulah hujah itu compare. Barulah pedang lawan pedang. Barulah pedang lawan pedang. Fala yuktafa bihi fi jawabil munazi'i min mubtadi'. Maka tidak cukup, tidak boleh berpada ketika nak berjawab dengan lawan daripada kalangan ahli bid'ah yang memaknakan dengan makna yang rosak. Ataupun dengan orang kafir. Jadi orang kafir tu dibaca ayat Quran, dia kata apa makna tangan ni, dia pun bayangkan makna tangan. Kita kata itu makna Tuhan yang tahu, misalnya. Dia kata apa ni? Jadi kita nak mematahkan hujahnya, kita kata dalam bahasa Arab, ayat ini dia ada banyak makna. Seperti mana dalam bahasa Melayu, mungkin dalam bahasa orang putih. Jadi kan penghujahan tu jadi lancar. Penghujahan tu jadi lancar. Dan dalam masa yang sama bukan kita mandai. Ataupun orang yang musammim. Berdepan pula orang yang mana bertekad. Orang yang mana terjerumus secara dalam tashbih dan tajsim. Dia dok bersungguh-sungguh nak kata Allah itu ada biji mata. Bukan ada mata je. Ada biji mata. Ada warna hitam. Ada warna putih. Ada harakah. Jadi ada orang memang begitu terjebak dengan tashbih dan juga tajsim. Maka ketika kita berhujah dengan golongan ini, dia bagi satu makna. Kita kata kita punya makna lebih rajih. Kamu kata ya ni makna jarad dak. Kami kata ya ini makna kudrah. Makna kudrah ni lebih rajih. Makna kudrah ini lebih rajih.
Maka kan kat situ daripada segi muhajah dan penghujahan lebih menikam daripada apa? Daripada tafwid. Jadi itu kan situasi-situasi yang kalau dari segi hukum fiqahnya sebenarnya keperluan-keperluan itu sudah membolehkan takwil. Al-khamisu anna sukuta munaqidun liqaulihi ta'ala. Ini Imam Ibn Jama'ah. Beliau memang mentarjihkan takwil. Berdiam sahaja bertentangan dengan firman Allah, hadza bayanun linnas wa qad ja'akum burhanun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur bilisanin arabiyyin mubin waliyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin walitubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa nahwi dzalika. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan Al-Quran ini jelas untuk manusia. Rasul-rasul telah dan telah datang kepada kamu bukti yang jelas. Jadi ayat ni, ayat Quran sebut Quran ni jelas, maknanya jelas, bahasa Arab yang jelas supaya manusia dapat tadabbur. Maka di situ lebih munasib dimaknakan supaya semua ayat-ayat itu bersifat jelas. Walizalika la takadu tajidu ayatan minal ayatil mustamilati ala ma yutawahamu minhu sifatul makhluqina illa maqrunatan bima yush'iru bitanzihi aw tafsirul murad bihi imma mutaqaddiman aw mutaakhiran ka qawlihi ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكقوله تعالى مطويات بيمينه ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويد الله فوق أيديهم فمن نكث. Ini perkara Imam Ghazali ada sebut dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ada orang dia suka kitab ni. Dia kata tengok Imam Ghazali tak bagi belajar ilmu kalam, baca dulu kitab tu. Baca molek Iljamul Awam an Ilmil Kalam tu. Imam Ghazali tak bagi belajar ilmu kalam ke apa? Imam Ghazali sebut, apakah punca orang telah terjerumus dalam tashbih? Antara sebabnya adalah dipanggil pisah. Tak ada ayat Al-Quran yang menyebut tentang yadun dalam keadaan tunggal. Tak ada. Tetapi disebut dalam ada siyak, ada qarinah sebelum ataupun selepas. Jadi mana ada ayat yang mana sebut semua sifat tersebut secara berkumpul. Jadi kata Imam Ghazali, punca terjebak dalam tashbih apabila mengumpulkan benda yang dipisah-pisahkan. Mengumpulkan benda yang dipisah-pisahkan. Ayat Quran sebut yadullah fawqa aydihim. Cuba baca ayat sebelum dan selepas. Qarinah itu menunjukkan yad itu bukan makna tangan. Tapi dia apabila berlaku tashbih ni, dalam Quran kata, ayat Quran datang macam ni, yadullah fawqa aydihim. Dia datang dalam satu ayat. Kita ambil perkataan yadun, terus kita kata lahu yadun. Macam tu je. Adakah ayat Quran lahu yadun? Ada ke? Ataupun dia datang dalam siyak, dalam qarinah yang sebelum dan selepas memaknakan dengan satu makna yang munasabah. Dengan makna yang apa? Yang munasabah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kamu pun setuju. Wa huwa ma'akum aynama kuntum ini ditakwilkan wa huwa ma'akum, yakni mungkin wa ilmuhu ma'akum aynama kuntum. Kenapa wa huwa ma'akum itu wa ilmuhu ma'akum? Sebab ada perkataan aynama kuntum. Ada perkataan aynama kuntum yang mana memahamkan bahawasanya wa huwa ma'akum aynama kuntum itu bukan makna hakiki. Faham? Tentang masalah ini. Maka kata beliau, oleh kerana itu kamu tidak temui mana-mana ayat yang ada perkara-perkara seperti ini, melainkan dia akan diiringi dengan karinah-karinah yang memberi gambaran suci zat Allah. Dan
ada karina-karina yang mentafsirkan apa maksud daripada ayat tersebut. Dan insya-Allah kita akan sambung pada waktu yang diberitahu kemudian. Wallahu alam bisawab. Kita hanya baca mukaddimah sahaja daripada kitab ini yang baki baca sendiri. Insya-Allah pagi esok kita akan baca Al-Farqul Azim. Masih lagi berputar pada tajuk ini. Tajuk ini menjadi konflik yang sepatutnya tidak dikonflikkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dengan akidah yang sahihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membersihkan kita daripada akidah yang menyeleweng dan mengisi dengan akidah yang sahihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun, seseorang pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.